Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dikasihi sekalian, hari ini kita bersiaran di Kompleks Islam Tuanku Mukhris dalam satu program yang diberi nama Asbab An-Nuzul. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Dr. Muhammad Arif Musa yang merupakan Ketua Program Pengajian Quran dengan Multimedia. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Zain Kanda yang merupakan Pengarah Pusat Kelestarian dan Kesejahteraan USIM. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, apakah persediaan Ramadan, Dr. Arif? Bolehkah kongsi dengan penonton? Nak kata persiapan Ramadan kita di zaman Covid ni, Ustaz, apa yang boleh buat je lah. Apa yang kita boleh buat je lah. Dari segi, adalah kita, biasalah sebelum nak masuk Ramadan ni, kenalah timba ilmu sikit. Orang kata janganlah masuk bulan Ramadan dalam keadaan jahil sangat. Kenalah baca-baca lah sikit. Itu je lah yang kita boleh buat. Okey, terima kasih Doktor. Jadi, tetamu kita hari ini, Prof, apakah persiapan Ramadan pada tahun ini bagi Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ramadan ni satu bulan yang besar yang memang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Dan jelas matlamat Ramadan ni sebenarnya ialah la'allakum tattaqun, untuk beroleh ketakwaan. Inilah dia sebenarnya persiapan yang saya kira perlu dilakukan sebelum datangnya Ramadan ni, untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah SWT. Banyak perkara lah boleh kita lakukan, insya-Allah. Nanti kita sama-sama bincangkan, insya-Allah. Terima kasih, Prof. Jadi, apabila kita membicarakan berkenaan dengan asbab an-nuzul, sudah semestinya kita perlulah memilih ayat tema yang untuk kita bincangkan sepanjang program kita pada hari ini. Jadi, yang berbahagia Doktor, apakah ayat yang dipilih pada hari ini? Untuk sesi kali ini, saya lebih tertarik dengan satu sabab nuzul yang warid pada surah Al-Kahfi ni, Ustaz. Okey. Sebab surah Kahfi ni, kita tahulah surah Kahfi ni satu surah yang sentiasa dibaca, bahkan disunatkan untuk baca pada setiap Jumaat. Jadi daripada kita hanya membaca begitu sahaja, jadi untuk sesi kali ini kita nak membawa satu sabab nuzul yang berkait dengan, tak adalah seluruh surah Al-Kahfi, tetapi cuma kita ambil hanya beberapa ayat yang mana harapan dia agar ia boleh memberi manfaat pada kita, yang pertama, dan juga pada penonton di luar sana lah, insya-Allah taala. Insya-Allah. Terima kasih Doktor. Jadi yang berbahagia Prof, saya akan mulakan bacaan ayat pilihan kita pada hari ini, iaitu surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 13. Dan selesai sahaja bacaan saya akan persilakan Prof untuk bacakan terjemahan ayat tersebut. Boleh ya, Prof? Ya, insya-Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم.
Saya persilakan Yang Hadir Prof untuk bacakan terjemahan ayat tersebut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terjemahan daripada surah Al-Kahfi ayat ke-9 hingga ke-13. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu, ya Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sadaqallah. Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, suka saya untuk serahkan pentas kita pada hari ini kepada panel jemputan kita hari ini, iaitu Dr. Muhammad Arif. Doktor, bolehkah kongsi dengan kita apakah kisah di sebalik dan sebab penurunan ayat pilihan kita pada hari ini? Yang silakan Yang Berhormat Doktor. Okey, terima kasih Ustaz, Prof. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berkenaan dengan soalan Ustaz, begitu menarik dan juga program ini secara keseluruhan agak menarik. Saya rasa saya tak pernah nampak lagi satu program yang sebenarnya membincangkan tentang asbab nuzul. Biasanya program-program yang kita nampak membincangkan direct kepada Al-Quran itu sendiri. Tetapi program ini dia membawa satu, orang kata apa? Inovasi. Inovasi lah kita nak katakan. Satu ilmu yang jarang dibincangkan di luar sana. Jadi alhamdulillah satu ruang lagi untuk kita dan juga penonton-penonton di luar sana untuk menambahkan lagi ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat pada ayat-ayat yang dibacakan tadi, masya-Allah tabarakallah, bacaan yang sangat baik Ustaz. Masya-Allah, ini orang kata memang mencerminkan seorang imam lah, bacaan seorang imam. Kalau nak tengok benchmark dia di situlah Ustaz, saya rasa. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ayat ini menceritakan tentang kalau kita dengar pun tadi kepada terjemahan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, Doktor? Yang mana Ashabul Kahfi ni seperti mana yang kita tahu, dia adalah satu sekumpulan pemuda yang dia keluar melarikan diri daripada raja yang zalim untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka meninggalkan segala-galanya untuk menyelamatkan agama mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bantuan dalam bentuk menidurkan mereka di dalam satu gua selama 300 tahun. Masya-Allah. Okey. Selama 300 tahun. Namun di dalam program ini, bukan ini kita punya fokus pembincangan kita. Seperti yang saya kata, program ini sangat menarik. Kita nak bincang asbab nuzul. Sebelum saya nak masuk kepada asbab nuzul, apa itu sebab nuzul, Ustaz? Perlu juga saya rasa mungkin penonton kat luar sana dia kata asbab nuzul mungkin dia pernah dengar, betul. Tapi dia tak jelas apa itu sebenarnya asbab nuzul. Betul. Itu saya rasa saya nak bagi pada ustaz ke untuk bercerita ataupun ustaz nak passing baton balik pada saya. Saya rasa saya minta penjelasan daripada doktor yang merupakan pakar dalam bidang ini. Bukan, Allah jangan macam tu ustaz, segan anak. Okey, pendek kata sebab nuzul ya ustaz, kalau kita biasa baca dalam kitab-kitab lah kan, dia berkait dengan kisah ataupun sebab di mana bila mana berlakunya sebab tersebut maka satu-satu ayat akan diturunkan kan. Sebab tu kita kata Al-Quran ini bila diturunkan dia tidak turun. Al-Quran ini menarik dia ustaz, dia tidak turun satu jumlah wahidah, dia tidak turun sekaligus. Berbanding dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dia turun sekaligus. Tetapi Al-Quran ini dia turun munajjaman mufarraqat, di mana dia turun sikit demi sedikit. Jadi bila dia turun sedikit demi sedikit, maka dia sebenarnya sedang berinteraksi dengan masalah masyarakat semasa. Bila satu masyarakat hidup, dia tak ada jadi masalah berlaku sekaligus, tak ada. Dia kadang-kadang tahun ni jadi masalah ni, tahun ni jadi masalah ni, tahun ni jadi masalah yang lain.
Jadi Al-Quran ni bila dia datang, dia address ataupun dia menjurus kepada satu-satu masalah. Kan? Untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kan? Untuk menguatkan hati Nabi SAW. Ya. Okey. Apakah sebab nuzul untuk ayat yang kita bacakan tadi, Ustaz? Ya. Sebab nuzul dia sebenarnya agak panjang, kan, untuk kita kalau nak dibincangkan secara teliti dalam program kita yang agak ringkas ini, saya rasa mungkin takut tidak mencukupilah. Cuma apa yang kita boleh buat, kita bagi yang sebaik yang kita boleh dalam ruang masa yang diberikan. Sebab nuzul ini disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, antara dia al-Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan juga disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq dalam kitab dia. Yang mana pada satu masa, Ustaz, ketika Nabi SAW kan berada di Mekah, maka orang kafir Quraisy pada ketika itu mereka menghantar Nadhr ibn Harith dan juga Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ya, Uqbah ibn Abi Mu'aid, mereka menghantar dua orang ini pergi ke kota Madinah. Okey. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bertanyakan kepada pendeta-pendeta rahib Yahudi. Apa yang ditanyakan pada ketika itu? Mereka minta dua orang ni tanya kepada pendeta rahib Yahudi berkenaan Nabi SAW. Kan? Sebab di sisi orang kafir Quraisy pada ketika itu, pendeta rahib Yahudi ni adalah orang yang alim, sebab mereka mempunyai kitab. Kan? Jadi bila mana dihantarkan, pembesar ni kata pada kedua orang ni, tanyakan kepada mereka apa yang mereka rasakan tentang Nabi. Sebab biasa dengar orang Yahudi dengan kisah Nabi ni satu benda yang biasa. Betul. Kan? Satu benda yang biasa. Bahkan satu benda ada disebut ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, betul. Di mana orang Yahudi ni mereka yang sedang menunggu-nunggu kedatangan seorang Nabi. Ya. Jadi bila mana Uqbah pergi, Uqbah pun bertanyalah kepada pendeta-pendeta Yahudi itu. Jadi apa yang pendeta Yahudi itu kata? Dia kata tanyakan kepada lelaki yang mendakwa bahawa diri dia Nabi. Tanyakan kepada Nabi itu 3 perkara. Apa yang ditanyakan? Yang pertama, an fityatin dhahabu fi ad-dahr al-awwal ma kana amruhum fa innahu kana qad kana lahum hadithun ajab. Tanyakan kepada Nabi tersebut, kepada Muhammad, tentang sekumpulan pemuda yang mana mereka keluar di awal pada zaman yang dahulu, kan? Apa kisah mereka ini? Doktor, saya tertarik dengan 3 perkara yang dinyatakan oleh rahib tadi. Boleh huraikan sedikit tentang perkara tadi? Okey, tentang 3 perkara. Semestinya orang Yahudi ni dia ada kitab dia yang tersendiri, kan? Jadi untuk seseorang nabi, untuk seseorang lelaki untuk mendakwa diri dia seorang nabi, sepatutnya dia kena tahu kisah-kisah ini juga. Pada pendapat orang Yahudi itu. Jadi apa yang doktor, apa yang diminta oleh orang Yahudi pada ketika itu untuk ditanyakan kepada Nabi SAW adalah tentang yang pertama sekali adalah fityah dhahabu fi ad-dahr al-awwal ma kana amruhum. Okey, tentang sekumpulan pemuda yang pergi pada zaman dahulu, apa cerita mereka ini, kan? Sehingga kan disebutkan fa innahu qad kana lahum hadithun ajab. Pada kisah mereka itu ada benda yang sangat hairan, sangat ajaib, kan? Kalau kita tengok, perhati pada ayat ni, ayat 9, kanu min ayatina ajaba. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah quote balik kata-kata mereka. Allah Subhanahu Wa Taala membidas balik. Allah SWT kata, apa yang pelik sangat kisah Ashabul Kahfi ni? Apa yang hebat sangat kisah Ashabul Kahfi? Sedangkan banyak lagi benda yang berlaku yang Allah SWT berkuasa untuk menjadikan apa sahaja. Kan? Membidas kata-kata ni sebenarnya pada sebab nuzul ni. Kan? Kemudian itu yang pertama. Jadi yang kedua, Ustaz, yang ditanyakan adalah tentang rajulun tawaf qad balagha masyariqal ardi wa magharibiha. Kan? Seorang lelaki yang pergi tawaf timur dan barat. Apa cerita dia? Siapa lelaki yang disebut ni? Juga disebutkan dalam surah Kahfi. Kalau kita ingat surah Kahfi, kisah antara kisah yang terakhir disebut dalam surah Kahfi adalah kisah Zulkarnain. Alhamdulillah. Dapat jawapan. Rasa macam exam pula dah. Okey, dia kadang-kadang yelah, kita kat universiti kan, doktor. Kadang-kadang quiz ni kadang-kadang kita buat on the spot je. Betul. Jadi kemudian yang ketiga, tentang diminta kepada Nabi, diminta kepada Uqbah ini dan juga Nadhr bin Harith
untuk bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh kita ni. Kan? Okey. Jadi mereka ni pun pulanglah balik ke inilah ke Mekah, berjumpa dengan Nabi SAW, bertanya tentang 3 perkara tersebut. Nabi SAW pada ketika itu dia menjawab apa? Dia menjawab, sa'ukhbirukum ghadan. Aku akan bagi tahu kamu esok. Insya-Allah. Kan? Satu perkara yang Nabi SAW terlupa, yang ni kita perlu ambil perhatian Satu perkara yang Nabi SAW terlupa adalah walam yastathni. Dia lupa nak sebut insya-Allah. Nabi SAW terlupa. Kan? Jadi datanglah hari esok, wahyu tak turun. So, Nabi SAW seperti mana yang kita tahu, segala ilmu yang ada pada Nabi SAW datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW pada ketika itu dia lupa nak menyebut insya-Allah. Jadi wahyu tidak turun pada hari yang pertama, wahyu juga tidak turun kepada hari kedua, wahyu tidak turun pada hari ketiga, sehingga kan ke tahap disebutkan oleh para ulama tafsir 15 hari. 15 hari tanpa wahyu. Wahyu tak turun. Nabi SAW senyap, tak tahu nak buat apa. Nak jawab macam mana? Nabi SAW tak tahu. Kan? Jadi bila hari yang ke-15, maka mulalah orang kafir Quraisy pun katalah, mulalah mereka menuduh Nabi SAW dengan bukan-bukan. Seolah-olah Nabi kata, dia kata, Muhammad kata esok. Ni dah berapa esok dah ni? Dah 15 hari tak datang-datang lagi wahyu. Kan? Pada ketika hari yang ke-15 barulah turun ayat yang kita bacakan tadi, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Dan kalau kita perhatikan dalam kisah ini, kalau kita lihat, kalau tuan-tuan di luar sana ada Quran, cuba buka ayat yang ke-23. Cuba buka ayat yang ke-23. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Inni fa'ilun dzalika. Jadi kita kena minta doktor sebagai pakar penterjemah kita. Apa yang Allah SWT sebut pada ayat yang ke-23? Ayat yang ke-23, Ustaz Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Ayat yang ke-24? Kecuali dengan mengatakan insya-Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nampak tak ini apa dia? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menegur Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan dia kepada Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menegur. Yang mana janganlah seseorang itu, walaupun kita kata peringatan ini untuk Nabi, tetapi dia sebenarnya berbalik kepada kita semua sebenarnya. Kan? Janganlah kita kata kita tetap akan dapat satu benda, yang kita akan buat satu benda pada esok hari melainkan dengan mengatakan insya-Allah. Kerana semua benda yang berlaku adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek kata, inilah surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ni, suratul Kahfi ni diturunkan, dikatakan sebab nuzul yang itulah yang tadi tu. Jadi dia menjawab persoalan orang Yahudi tersebut. Tetapi menarik, di dalam surah Al-Kahfi dijawab tentang 2 persoalan. Ada satu lagi sebenarnya yang menjadi persoalan yang tidak dijawab dalam surah Al-Kahfi. Dan kalau macam tu doktor, kita berhenti seketika dan kita akan sambung selepas ini. Terima kasih yang bagi doktor. Alhamdulillah, Al-Fadhil Doktor, penjelasan yang sangat jelas tadi, menjelaskan tentang 2 perkara. Apakah perkara yang ketiga, Doktor, yang tidak dijelaskan tadi dalam surah Al-Kahfi? Okey. Doktor agak teliti dengan satu-satu. Masya-Allah, tabarakallah. Untuk kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, di awal dia menjawab soalan yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Kemudian di hujungnya menjawab tentang Zulqarnain. Kan, iaitu lelaki yang pergi ke sana ke sini, cerita yang agak panjanglah. Kan. Yang ketiga, bila ditanyakan tentang roh, sebenarnya itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab di dalam surah Al-Isra sebenarnya, wa yasalunaka 'anir ruh. Betul kan Ustaz ke saya salah? Surah Isra iaitu roh ini Allah SWT tak jawab sangat. Kerana roh ini adalah ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tahu sangat-sangat sedikit. Kan? Jadi itu 3 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga jawapan. Cuma soalan yang roh tu Allah SWT pegang. Maksudnya jangan duk tanya lebih sangatlah pasal roh ni. Itu yang nak disampaikan sebenarnya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya kira penjelasan berkenaan dengan asbab nuzul
Untuk ayat pilihan kita pada hari ini telah dijelaskan dengan sangat menarik daripada Al-Fadhil Dr. Muhammad Arif. Jadi sebagai pengakhiran saya nak mohon penjelasan ataupun sedikit lagi tambahan daripada yang berbahagia doktor. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil sebagai pendengar ataupun pengikut program pada hari ini daripada sebab nuzul yang kita bincangkan daripada awal program sehingga sekarang? Tafadhal. Okey, untuk kalau kita lihat Ustaz pada asbab nuzul tadi, satu sebab nuzul yang agak panjang lah. Jadi kalau kita lihat, dia ada banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh ambil daripada sebab nuzul yang kita ceritakan tadi. Cuma satu je yang saya boleh keluarkan, saya rasa dia apply, yang kita boleh apply pada kehidupan kita ini, iaitu kita sentiasa bermulazamah. Sentiasa orang kata apa? Menyebut kalimah insya-Allah untuk satu perkara yang akan berlaku kemudian hari. Kan? Jangan kita seolah-olah macam kalau orang kata kan, esok datang meeting tak? Datang lah. Contoh, kan? Kita tak kata insya-Allah. Kita tak kata. Ataupun kita buat pelancaran, okey pada tarikh sekian kita akan buat program sekian. Tanpa ada kita selitkan perkataan insya-Allah. Kan? Sebab kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa akan jadi pada hari esok. Tentang hari esok nak datang tayar pancit Ustaz. Tayar pancit. Kan? Ataupun kita accident. Kita tidak tahu. Semua benda tu hanya tersimpan di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai untuk menjadi seorang yang kita, apa tema kita pada hari ini Ustaz, menjadi insan yang terbaik, kita perlu ada di dalam diri kita ini satu pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perancangan yang kita buat. Maksudnya kalau kita nak jangkakan, katakanlah kita buat satu program yang kita jangkakan hasil dia sekian dan sekian. Ingat, itu hanyalah jangkaan kita, itu hanyalah niat kita, hadaf kita, kita punya objektif, tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita letakkan orang kata apa, bila kita menghayati perkara tersebut di dalam kehidupan kita, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah dia dalam setiap perancangan apa yang kita rancangkan. Kan? Saya nak ambil Ustaz, boleh tak saya nak ambil masa sikit Ustaz? Sebab memandangkan kita ada doktor yang di dalam bidang kelestarian. Jarang dengar bidang tu doktor. Jadi saya nak tanyalah kan, sebab ini adalah something yang kita kata kita boleh apply dalam day to day kita punya life lah kan. Jadi macam mana apa yang saya sebutkan ni doktor, macam mana kalau dia boleh apply dalam kehidupan seorang yang pakar dalam bidang doktor ni? Hari ini kita lihat bahawa banyak isu yang dihadapi bukan saja dalam negara, malah juga di luar negara. Kalau kita lihat dari aspek kelestarian, banyak masalah-masalah. Kita lihat hari ini masalah sampah, masalah tenaga, masalah global warming. Banyak isu-isu ni, dan saya tertarik dengan surah ini dan ayat yang kita baca yang fokusnya kepada pemuda tadi. So saya nampak bahawa pemuda-pemuda inilah yang akan menjadi harapan kita untuk kita membawa isu-isu kelestarian ni agar lebih peka, terutama dengan kedatangan Ramadan. Kalau kita lihat Ramadan ni nanti banyak dengan apa juadahnya, bila banyak juadahnya banyak pula bungkusannya kan, plastik dan sebagainya, ia boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi mungkin saya nak menyerulah kepada pemuda-pemuda, insya-Allah di luar sana, marilah kita sama-sama bersama dengan kedatangan Ramadan ini kita hidup mengamalkan budaya kelestarian, kurangkan plastik, kurangkan bahan buangan, makan secukupnya tetapi tidak berlebih-lebihan, insya-Allah. Itulah yang diamalkan oleh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita belajar daripada surah Al-Kahfi ini tentang bagaimana hebatnya pemuda yang ingin menyelamatkan dinnya, agamanya. Ini suatu yang saya sangat mungkin kita renung-renungkanlah, khususnya para pemuda, untuk bagaimana kita boleh menyelamatkan agama kita, insya-Allah. Allahu a'lam. Pemuda tu saya boleh tambah sikit, mungkin merujuk Ustaz Fitri kot. Muda yang gini Ustaz ni. Ustaz kahwin dah Ustaz? Alhamdulillah. Dah okey. Rakam ni. Terima kasih yang berbahagia Prof. Alhamdulillah, saya sebagai paling muda lah di kalangan panel kita pada hari ini, rasa sangat beruntung. Dan saya ucapkan terima kasih yang berbahagia Dr. Arif kerana sudi bersama dengan kita kongsikan ilmu kepakaran yang ada pada doktor. Moga-moga Allah memberkati ilmu yang ada pada doktor. Dan juga yang berbahagia Prof, terima kasih kerana sudi
bersama-sama dengan kita pada hari ini selaku yang veteran lah kepada kami ini sebagai penunjuk jalan kepada kami ini untuk ke jalan yang lebih baik lah mudah-mudahan. Jadi kepada penonton, kita berjumpa lagi di sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan program ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman, program ini adalah anjuran pihak Serako Musim dengan kerjasama Pusat Islam Musim sempena kedatangan Ramadan pada tahun 1442 Hijrah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.